Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini saya nak ajar berkenaan dengan teknik menjawab soalan 11, iaitu mereka bentuk eksperimen bagi kertas sains 2. Okey, dalam soalan ni biasanya yang pertama sekali dia akan minta awak cadangkan satu hipotesis di mana dia membawa kepada satu markah. So untuk menjawab soalan ni awak kena tahulah bagaimana nak buat hipotesis. Saya dah pernah ajar kan, kalau nak buat hipotesis ni lebih mudah kita gunakan klausa jika apa maka apa. So yang mana kita menghubung kaitkan dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, itu yang pertama dia tanya hipotesis. Okey, bahagian A. Kemudian bahagian B, dia akan berikan awak beberapa bahan dan juga radas. Okey. Okey, kalau awak tengok sini dengan menggunakan latex, asid etanoik, larutan amonia, rut kaca dan bahan lain dan radas lain yang bersesuaian, huraikan satu eksperimen. Okey. So awak tengok betul-betul semua bahan yang telah dinyatakan di situ. Okey. Kemudian tengok soalan yang satu tu, huraian anda haruslah mengandungi aspek-aspek berikut. So aspek-aspek berikut akan dinyatakan. Satu, tujuan eksperimen. Okey, awak kena nyatakan tujuan eksperimen, satu markah. Kemudian mengenal pasti pemboleh ubah, 2 markah. Senarai radas dan bahan, 1 markah. Keempat, prosedur atau kaedah, 4 markah. Kelima, penjadualan data, 1 markah. So, semua jumlah markah bagi soalan ni adalah 10. Okey, kita tengok macam mana kita nak jawab untuk soalan A, iaitu kita nak jawab hipotesis. Okey, saya dah kata hipotesis kita mulakan dengan jika maka dan kita kaitkan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Kalau awak tengok pada situasi ni, okey, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Okey. So, awak perlu tahu dulu apa itu pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah pemboleh ubah yang mana kita letak dua bahan yang berbeza dalam setiap eksperimen. Kalau awak tengok kat sini, okey, kita ada bahan yang sama, latex. Okey, dua bahan yang sama, latex. Yang berbeza apa? Yang berbeza asid formik dengan kalium hidroksida. So apa yang bergerak balas? Latex menggumpal, latex kekal cair. So apa hipotesis awak boleh buat daripada situasi yang saya nyatakan ni? So, saya dah bagi tahu dah yang mana pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, untuk awak boleh bina mana-mana satu, sama ada awak nak gunakan asid formik ataupun awak nak gunakan kalium hidroksida. So awak tulis dalam perkataan penuh. Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, jika kita guna perkataan jika. So kita kaitkan dengan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah yang malah lah. Tadi jika latex ditambahkan asid formik, maka, so apa maka tu kita nak kaitkan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Maka latex bergumpal. Okey, maka latex bergumpal. So dalam peperiksaan awak jawab, tulislah perkataan hipotesis. Sebab yang pertama ni dia tulis sini, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Maka jawapan awak pun mesti awak nyatakan nombor dia A, hipotesis. Soalan B, satu, dia minta apa? Tujuan eksperimen. Okey, tujuan eksperimen. Okey, so awak tulislah 1, B, 1. Tujuan eksperimen. Apa tujuan eksperimen kita? Okey, untuk menjawab soalan tujuan ni, jangan lupa tuliskan perkataan untuk menyiasat, untuk mengkaji. Okey, mana-mana satulah yang awak berkenan di hati. Awak nak tulis untuk menyiasat ke, untuk mengkaji ke, terpulang pada awak. So, perkataan ni wajib ada.
untuk mengkaji. Okey, untuk mengkaji. Kita nak kaji apa ni? Okey, apa kita nak kaji? So, kita nak kaji untuk mengkaji hubungan di antara apa? Jenis larutan. Apa larutan yang kita pakai? Jenis larutan iaitu asid formik dan larutan amonia dengan dengan apa? So, hubung kaitkan dia di antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. So, apa yang bergerak balas? Dengan keadaan lateks. Okey, keadaan lateks iaitu sama ada lateks tu dia akan bergumpal ataupun tak bergumpal. So, awak tengok kat sini macam mana sekalipun kita hubung kaitkan dua pemboleh ubah. Kalau kat atas tadi hipotesis ni pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Di sini pun sama, awak mesti nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, untuk mengkaji ni wajib tulis. Kemudian jenis larutan adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan keadaan lateks adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, seterusnya kita nak menjawab kepada soalan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, sebelum ni saya dah bagi tahu dan awak pun tahu pemboleh ubah ada 3. Iaitu apa? Pemboleh ubah yang bergerak balas, pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang dimalarkan. So, kena tahu bezakan tiga pemboleh ubah. Okey. So, untuk menjawab soalan yang kedua ni, saya tuliskan nombor dulu. Nombor 2. Pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah. So, awak tuliskan dulu ketiga-tiga jenis pemboleh ubah. So, kita ada apa? Pemboleh ubah dimalarkan. Buat titik bertindih. Kemudian kita ada pemboleh ubah dimanipulasikan. Dan kita ada pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Pemboleh ubah dimalarkan. So, kalau kita tengok dalam situasi ni, apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey, dalam situasi ni, apa pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa dia? Okey, lateks. Okey, betul lateks. Tapi untuk menjawab pemboleh ubah, awak mesti ada pemalar kat depan. So, lateks ni, kalau hampa ingat, lateks tu dalam bentuk apa? Cecair kan? So, apa pemalar biasanya untuk cecair? Biasanya kita letakkan isi padu. Okey, kalau dalam bentuk cecair, tulis isi padu. So, kita nak tulis apa? So, kita boleh tulis isi padu lateks. Okey, itu pemboleh ubah dimalarkan. Kemudian pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa itu pemboleh ubah dimanipulasikan? Pemboleh ubah dimanipulasikan tu adalah pemboleh ubah yang berubah-ubah. Kita ubah-ubah. Manipulate. Dari perkataan manipulate. So, kita ubah. So, dalam ni kalau awak tengok apa yang berubah. Berubah. Situasi 1. Mula-mula kita buat lateks tambah asid formik. Kemudian kita buat lateks tambah dengan kalium hidroksida. So, apa yang berubah-ubah? 1 asid, 1 alkali. So, dua-duanya tu larutan yang berbeza. Kan? So, kita boleh tulis jenis larutan. Jenis larutan. Ataupun awak rasa awak tak tahu nak hilanglah. Blank. Tak ada perkataan jenis larutan ni. Tapi awak tahu awak gunakan larutan asid formik dengan larutan alamak, silap lah kat atas ni. Jenis larutan asid formik ni bukan amonia.
kat sini kita guna larutan kalium hidroksida. Sorry. Okey, kita guna kalium hidroksida. So, dalam menjawab soalan bagi pemboleh ubah dimanipulasikan ni, awak boleh jawab, awak tuliskan kedua-dua jenis larutan yang kita guna. So, awak boleh tulis apa? Okey, larutan asid formik dan. Okey? Ada perkataan dan ni. Jangan lupa. Tuliskan dan. Dan apa? Sebab kita guna dua larutan yang berbeza. So, awak kena tulis lah. Dan. Dan apa? Dan larutan kalium hidroksida. So, jawapan yang macam ni juga diterima. Sama ada awak tulis jenis larutan atau awak boleh tuliskan larutan asid formik dan larutan kalium hidroksida. Tapi mesti ada perkataan dan ni lah. Jangan tinggal. Dan jangan tulis perkataan atau. Okey, kalau awak tulis larutan asid formik atau larutan kalium hidroksida, itu salah. Kenapa perkataan atau tu salah? Sebab dalam manipulasi ni kita guna dua. Kalau awak guna perkataan atau, itu menyatakan seolah-olah awak gunakan salah satu daripada larutan. So, kita guna perkataan dan. Okey, larutan asid formik dan larutan kalium hidroksida. So, yang tu kita kira betul lah. Awak boleh tulis sama ada jenis larutan ataupun awak tulis je jawapan awak larutan asid formik dan larutan kalium hidroksida. So, dalam menjawab soalan pemboleh ubah dimanipulasi kan, awak boleh just tuliskan sahaja apa dia dua bahan yang kita gunakan dalam eksperimen ni, dengan syarat tulis kedua-duanya. Okey. Kemudian yang satu lagi, pemboleh ubah bergerak balas. So, bergerak balas ni maksud dia adalah apa hasil eksperimen yang kita nak tengok. So, dalam soalan ni, bila kita tambahkan latex dengan asid dan juga alkali tersebut, so apa kita nak tengok? Apa jadi pada latex? So, itu yang dinamakan pemboleh ubah bergerak balas. So, dalam ni, kita boleh tulis apa? Kita boleh tuliskan keadaan siapa? Keadaan latex. Ataupun awak boleh tuliskan penggumpalan latex. Okey, so dapat berapa markah ni? Untuk soalan pemboleh ubah ni boleh dapat 2 markah. 2 markah tapi kenapa nak tulis 3 pula? Okey. So, untuk soalan pemboleh ubah ni biasanya 1 betul 1 markah, 2 betul 2 markah. Okey, kalau awak bubuh 3, kalau 3 markah, 3 ni betul, awak tetap dapat 2 markah.